akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Amin. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Daniel Haziq atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita majlis ilmu lah ni mendapat keberkatan. Okey, tanpa melengahkan masa, kita akan pergi ke tajuk baru. Buku teks muka surat 155. Okey. Okey, saya present. Okey, tajuk kita hari ini ialah teknologi rumah pintar. Okey, teknologi rumah pintar. Okey, buku teks muka surat 155. Okey, saya tak boleh nampak kamu sebab saya tengah present. Jadi siapa yang nak jawab, kamu jawab saja. Cakap saja, tak jadi masalah. Untuk sama-samalah kita berkongsi idea dalam sesi pembelajaran kita hari ini. Okey, kamu tengok buku teks teknologi rumah pintar, buku teks muka surat 155. Okey, semua dah buka buku? Dah ada buku Okay, kalau ada modul boleh sertakan modul. Kalau tak ada, kamu boleh tulislah dekat dalam buku penulisan 2. Kamu teruskan saja dalam buku penulisan 2. Siapa yang belum hantar? Okey, kita teruskan. Standard kandungan hari ini ialah 1.2. Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Okey, itu standard kandungan. Standard pembelajaran kita 1.2.6 iaitu mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan yang betul dan tepat. Iaitu kita akan sentuh tentang jenis ayat dan ragam ayat. Ini kita nak imbas kembalilah. Sebelum ni kita dah belajar. Nak tengok kamu ingat ke tak ingat jenis ayat ataupun ragam ayat. Okey. Objektif PDPR kita pada pagi ini ialah pada akhir pembelajaran murid menyebut pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dalam bentuk dialog dengan baik. Jadi kamu boleh menyebut pelbagai jenis ayat dan ragam ayat. Okey. Jadi ini buku teks kamu dan sebelah dia ialah modul pembelajaran yang disediakan. Okey. Okey, sebelum kita pergi kepada modul pembelajaran dan aktiviti-aktiviti, saya sediakan aktiviti menarik hari ini. Okey. Nanti kita buat sama-sama. Lepas tu nanti ada juga aktiviti dalam kumpulan. Nanti kita buat juga aktiviti dalam kumpulan. Ini siapa yang tak ada laptop, tak ada tu pun dia boleh present dalam grup nanti. Yang kawan-kawan tolong bantulah. Okey, kita teruskan. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dulu video yang saya sediakan. Okay, kita tonton dulu video yang saya sediakan berkaitan dengan rumah pintar. Kita dengar je rumah pintar, tapi kalau zaman sekarang ni kita klik di hujung jari semua ada. Kan kalau dulu-dulu kita macam tak percaya. Betul ke ada rumah pintar ni? Okay? Tapi sekarang kita boleh tengok di hujung jari je, kita boleh tahu apa-apa maklumat, pelbagai maklumat melalui hujung jari. Okey, kita tonton dulu video yang saya sediakan. Hey Google, turn off dining. Dengar tak suara? Dengar tak suara video ni? Kelas? Perlahan. Dengar? Oh, Dengar perlahan. perlahan. Okey, saya kuatkan. Perlahan, okey saya kuatkan. Takkan nanti telinga saya pula yang sebab saya pakai speaker kan. Hey Google, turn off kitchen. Seiring perkembangan teknologi, konsep rumah pintar sememangnya semakin diminati
Ia menjadi pilihan kerana mempunyai banyak kelebihan, antaranya dapat menjimatkan elektrik dan penggunaan tenaga. Kelebihan itu turut mendorong Rafiuddin Idris, 32 tahun, mentransformasikan kediamannya kepada rumah pintar sebaik sahaja mendapat kunci tahun lalu. Pelukis pelan itu membeli rumah jenis bangsa puri seluas 995 kaki persegi yang memiliki 3 bilik tidur serta 2 bilik air di Ceras Selangor. Kata Rafiuddin, untuk lebih penjimatan dan memenuhi cita rasa, dia membeli sendiri semua peralatan yang diperlukan, kemudian meminta kontraktor untuk memasangnya. Menurutnya, semua peralatan seperti Google Home, lampu dan suis pintar dibeli sendiri secara dalam talian selepas melakukan beberapa tinjauan. Hey Google, turn off corridor. Turning off corridor. Hey Google, turn off. Hey Google. Hey Google, turn off living. Alright, turning 7 things off. Hey Google, selamat malam. Saya harus menyetel alarmnya untuk jam berapa? Enggak perlu. Oke, selamat malam, Raffi. Malam. Itu tadi tentang rumah pintar. Jadi kita tengok dia hanya menggunakan arahan suara saja untuk mengawal rumah tersebut. Okey, sekarang kita lihat buku teks masing-masing di muka surat 155 perbualan di antara Jian Hui dan ayah dia dengan ayahnya. Okey, ada siapa volunteer nak jadi Jian Hui ataupun ayah Jian Hui? Seorang ayah? Kamu sebut je nama. Saya tak boleh tengok kamu. Sebab saya tengah present ni tak boleh nampak kamu. Siapa nak jadi ayah Jian Hui? Siapa tu? Azam, okey. Oh, Azam ada ya? Okey, Jian Hui, siapa nak jadi Jian Hui? Subish? Boleh? Boleh. Okey, Azam, mulakan Azam. Apakah maklumat yang sedang kamu baca, Jian Hui? Saya sedang membaca maklumat tentang teknologi rumah pintar. Maklumat ini ditulis oleh seorang pakar keselamatan rumah. Tolong ceritakan kebaikan teknologi itu kepada ayah. Ayah ingin mengetahuinya secara lebih lanjut. Okey, jadi ini perbualan antara ayah Jian Hui dengan Jian Hui, di mana ayah dia sedang tanyalah apa yang Jian Hui buat tu. Kan Jian Hui cakap dia sedang membaca maklumat tentang teknologi rumah pintar. Okey, selanjutnya kita akan baca maklumat berkaitan dengan teknologi rumah pintar. Ini semua terdapat dalam buku teks kamu. Okey, teknologi rumah pintar. Saya bacalah Ke ada siapa-siapa nak baca? Kan saya nak tunggu sekarang lama sangat. Ada siapa nak baca? Okey, baca je. Saya tak boleh nampak. Teknologi rumah pintar. Barangan elektrik di rumah dapat dikawal melalui telefon bimbit. Alat keselamatan rumah seperti pengeras, kunci pintu serta paparan kamera litar tertutup CCTV dapat dikawal dari jauh. Masa dan bil elektrik dapat dijimatkan. Sistem pencahayaan dan pengaraan rumah dapat dikawal secara automatik. Diantar terus ke telefon bimbit menggunakan lampu pencerobohan. Sekiranya Untuk menghidupkan pengeras sebelum keluar rumah, mereka dapat mengaktifkan pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. okey, itu dinamakan teknologi rumah pintar, di mana dia menghubungkan menggunakan telefon bimbit. Kalau owner dia, kalau tuan rumah tak ada di rumah, jadi dia boleh melihat rumah dia, keadaan rumah dia melalui telefon bimbit lah, dengan dia memasang CCTV di rumah tersebut.
Okey, dia terutama dia bagi ibu bapa yang bekerja, lepas tu dia ada tinggal dia upah pengasuh untuk menjaga anak dia di rumah. Jadi dia nak tengok perkembangan anak dia di rumah. Jadi memang dia ada teknologi rumah pintar ni untuk melihat keadaan rumah dia walaupun dia bekerja. Jadi kalau berlakunya penderaan ke, berlakunya kemalangan ke, jadi dia dapat terima. Dia dapat lihat secara live lah, secara langsung. Okey, itu ya nama dia teknologi rumah pintar. Jadi kita teruskan. Lepas tu dia kata ayah dia sambung dialog tadi. Dia kata pakar keselamatan ini ayah kenal. Beliau kawan ayah semasa menuntut di Menara Gading. Kita tahu tak apa maksud Menara Gading? Okey, university University. Okey, sekarang pelajar universiti, mahasiswa dipanggil mahasiswa, dia tak cakap pelajar. Tapi kalau universiti yang belajar di sana dipanggil mahasiswa. Itu untuk lelaki. Kalau perempuan apa? Mahasiswi. Okey. Kalau dia dah habis, dia dah graduate tu, jadi dipanggil apa? Dia dah dapat ijazah dia dah habis, dipanggil apa? Pramugara tu yang kerja dekat kapal terbang. Graduan. Dia panggil graduan. Lelaki perempuan pun dipanggil graduan. Okey. Itu ialah imbuhan pinjaman lah sebagai selingan pada pagi ni. Okey, kita teruskan. Okey, tadi kita dah cakap, awal-awal tadi kita punya standard pembelajaran dia, kita nak belajar tentang jenis ayat dan ragam ayat. Okey. Jadi jenis ayat ni ada ayat penyata, ada ayat tanya, ada ayat perintah dan ada ayat seruan. Okey, ingat lagi tak jenis-jenis ayat ni? Kalau ayat tanya, automatik lah mesti ada simbol apa? Tanda soal. Kalau ada tanda soal, itu dinamakan ayat tanya. Kalau ayat perintah, apa dia punya kategori dia? Macam mana kita nak cam itu ayat perintah? Saya tak nak tunjukkan contoh, saya nak kamu respon. Macam mana kita nak tahu? Tolong. Okey, tolong. Tolong tu ialah ayat perintah. Jadi satu lagi? Menyuruh. Menyuruh. Yelah, menyuruh. Contoh dia. Tadi tolong, macam tolong ambil lah macam tu. Lagi kalau suruh macam mana ayat dia suruh? Ambilkan. Okey. Itu ialah ayat perintah. Okey, ayat seruan mesti ada tanda apa? Tanda seru. Contoh tanda ayat kata seru? Balik rumah sekarang. Betul ke tu ayat seru? Untuk pasal tengok jerit. Macam mana ayat seru? Contoh ayat kata seru. Aduh, sakitnya. Ya. Okey, itu ialah contoh ayat seru. Okey, ayat penyata ialah ayat biasalah. Ayat macam memberitahu, macam saya pergi ke sekolah menaiki bas. Itu ialah ayat penyata. Jadi kamu kena tahu 4 jenis ayat ini. Okey? Sekarang kita teruskan pada latihan. Nak tengok faham ke tak? Okey. Ni kita buat sama-sama dulu. Nanti lepas ni barulah saya akan berikan kamu kepada kumpulan. Okey. Tengok sini. Nyatakan jenis ayat bagi setiap ayat di bawah. Nampak tak? Boleh nampak? Nampak. Okey, nombor 1 siapa nak cuba? Sebut je ayat apa? Ayat seru. Ayat seruan. Okey, yang kedua siapa nak cuba orang lain? Ayat tanya. Okey, ayat tanya. Yang ketiga? Ayat perintah. Ayat perintah. Okey, bagus. Nanti kita semak. Okey, ayat 4. Ayat penyata. Ayat penyata. Okey, yang kelima? Ayat perintah. Ayat perintah. Okey. Sebab ada perkataan jangan Okey, ayat ke-6. Ayat penyata. Ayat penyata. Okey, 7. Ayat tanya. Ayat tanya. Okey, 8.
Ayat penyata. Ayat penyata. 9. Ayat seru. Ayat seru. Seruan. Okey, bagus. Nah, Ayat Seru. seru. ayat seruan. 11. Ayat penyata. Ayat penyata. 12. Ayat perintah. Ayat perintah. 13. Ayat Ayat perintah. perintah. Ayat perintah. Ayat perintah. Ayat 14. tanya. Ayat tanya. Ayat tanya. Tanya. 15. Ayat penyata. Okey, ayat penyata. Okey, kita tembak. Okey, 10/10. Jadi kamu dah faham lah setakat ni jenis-jenis ayat. Okey, kamu dah faham. Okey, kita seterusnya kita pergi pada next. Okey, ayat ragam ayat pula. Tadi kita jenis ayat. Ingat kita nak belajar berkaitan dengan jenis ayat dan ragam ayat. Ragam ayat ada dua yang perlu kita tahu hari ini ialah ayat aktif dan ayat pasif. Okey, ayat aktif dia punya subjek. Kita dalam ayat ni kita ada subjek dan lagi satu apa? Ingat tak Cikgu Harry ada cakap sebelum-sebelum ni? Yang pertama mesti ada subjek, belakang dia mesti apa? Predikat. Predikat. Jadi mesti ada subjek di depan. Itu ialah ayat aktif, subjek dulu. Kalau ayat pasif, subjek dia di belakang. Okey? Contoh ayat kat situ, saya tidur di atas katil. Kalau ayat pasif kat sini, kita tukarlah. Di atas katil saya tidur. Atas katil saya tidur. Itu ayat pasif. Ini ayat aktif, subjek dia ialah saya. Predikat dia ialah tidur di atas katil. Okey, ayat pasif dia terbalik lah. Saya dah cakap tadi. Contohnya, coklat dibeli oleh Husna. Okey. Kalau ayat aktif ni, siapa boleh tukarkan kepada ayat aktif ni? Contoh ni. Siapa boleh tukar? Husna membeli coklat. Okey, Husna membeli coklat. Okey. Kalau kamu senang je, formula dia senang je ayat pasif ni. Kamu nampak perkataan di, kata kerja tu, di, itu ialah ayat pasif. Kalau me ke, meng ke, itu ialah ayat aktif. Tengok pada kata kerja tersebut. Okey. Jadi kita uji minda kita juga. Kamu punya otak ni beku ke atau otak cair. Kita tengok latihan yang diberikan, yang disediakan. Kita buat sama-sama. Okey, sebelum kamu buat latihan berdasarkan modul yang diberikan. Okey, kita tengok situ. Mana satu ayat aktif, mana satu ayat pasif. Nombor 1, siapa nak cuba beritahu saya? Guru. Baca. Ayat aktif. Okey, guru display itu sedang memberikan. Jadi perkataan dia ialah memberikan kan. Okey, yang kedua. Siapa cuba? Ayat aktif Tiga. Ayat aktif. Empat. Dia Ayat pasif. Ini ayat pasif. 5. Diperjelaskan, ada perkataan diperjelaskan jadi pasif. 6. Aktif Okey, 7. Pasif. Pasif. 8. Pasif. Pasif. Saya tak tahulah kenapa dia hilang ni. Tak apalah. Saya nak je lah. Sebab dia hilang pula. Tapi saya rasa betul kot kita semua kan. Oh, dia ada kotak-kotak dia. Saya tak tengok pula. Okey, tak apalah. Tapi saya rasa jawapan kamu semua betul. Okey. Kita teruskan. Jadi kamu sekarang ni kamu otak apa? Kamu otak beku ke otak cair? Otak cair. Pandailah, bijaklah Okey, kamu bijaklah. Okey, sekarang kita pergi kepada kerja kumpulan. Okey, kerja kumpulan. Sekejap saya copy dulu, nanti saya share dekat dalam grup. Okey, sekejap Okey, kamu boleh ambil dulu link kat sini. Nanti sekejap saya bagikan kumpulan dulu. Kita ada berapa orang ni? 19 orang termasuk saya. Ni
lima lah, lima kumpulan lah, saya bagi 5 kumpulan. Sekejap, Okay, 5 kumpulan. Saya bagi masa 15 minit boleh lah. 15 minit. Boleh, 15 minit. Ke nak 10 minit? 20. 20 tambah sangat 20. 15 pun 15. 15 lah 15. Tak apa. Okay, 15. Okay, jadi sekarang dah ada kumpulan 5 ada seorang saja. Tak boleh. Saya kena bagi 4 kumpulan. Okay, 4 kumpulan. Satu kumpulan ada 5 orang. Kumpulan 4 ada 2 orang. Boleh lah kumpulan 4. Sekejap, saya tarik. Sekejap saya tolak. Daniel Haziq dia saya keluarkan. Haziq saya masukkan dalam kumpulan. Sekejap Okay, Daniel Haziq saya letak kumpulan 4. Lagi seorang saya ambil. Adam, Zikri, Azam, Samer. Ni kat sini saya tarik. Samer masuk kumpulan 4. Okay. Hafiz, Idlan, Amar. Ni 6A ni banyak sangat sini. Saya ubah cap Hafiz naik masuk kumpulan 3. Okay, Lee masuk kumpulan dia tak ya. Adam. Okay. Okay, Mikael, okay, Idlan, Subish, Aish, okay. Okay, saya masukkan link dekat sini. Kamu copy dulu. Siapa-siapa pun boleh copy. Semua boleh copy. Boleh buat juga. Okay. Nampak tak? Saya masukkan. Dekat chat Tengok dekat Yang chat. live worksheet tu Encik. Yang live worksheet tu. Okay, kamu copy dulu. Okay. Sekejap saya ubah balik. Dah lah. Okay, ni guna handphone pun boleh present sebab dia live worksheet tu. Okay, dah copy. Dah copy Sekejap saya ubah lagi sekali. Dia dah hilang pula. Daniel, Samir, Muzaffar. Okay, boleh lah. Ni Amma, Mikael, Idlan, Syakir. Okay. Aish. Okay. Okay, saya open. Kamu boleh join. Seorang present. Kamu lantiklah siapa nak present untuk buat latihan sama-sama. Yang lain pun kamu boleh buka sendiri live worksheet tu. Okay. Okay, boleh join kelas masing-masing. Boleh join grup masing-masing. Cepat Faiz, belum Faiz, Amar, Kuyum, Samir. Masuk grup. Amar. Amar, Kuyum, Samir. Okey, Kuyum. Kuyum belum masuk lagi kumpulan Kuyum. Amar. Okey, Kuyum.
Kuyum. Oh, Kuyum. Mana Kuyum ni?
Aziz. Hafiz. Oh, Okay, Hafiz. kita balik kepada laman asal laman utama. Sebab saya tengok ramai yang dah siap buat. Jadi buang masa lah kalau kita biarkan masa berlalu. Okay, kita tunggu yang lain. Yang lain takut dia orang dah left pula nanti. Okay, semua dah dapat jawapan tadi kan? Semua dapat jawapan? Dapat. Okay, dapat. Markah semua okay? Markah semua betul tak? Tak. Tak okay. Okay. Okay, kita buat sama-sama lah tadi. Ni apa? Ayat apa? Ayat? Ayat tanya. Ayat tanya. Yang berdua? Ayat? Sebut je, saya tak boleh nampak kamu. Penyata. Okay. Kemudian bawah ni ayat penyata. Ni Ayat Perintah. ayat perintah. Okay, ingat lagi tak? Bawah ni ayat ayat penyata. okay, penyata. Siapa buat tu dia dapat lah. Okay, yang bawah ni ayat apa? Seruan. Seruan. Okay, bawah ni ayat Pakai dua saja. Seruan juga saya letak. beliau kawan ayah semasa menuntut Beliau. penyata. Okay. Yang pertama ni ayat apa? Pasif. Pasif. Sebab apa? Tak ada nama orang. Dikawal dikawal ni. Perkataan dikawal. Okay, yang kedua? Ayat pasif. Ayat pasif ke aktif? Ayat pasif kan? Ya. Okay. Yang ketiga ayat Ayat pasif juga. kenapa pasif? Ayat Kata apa? sistem pencahayaan dan penggunaan rumah dapat dikawal. Ni masa dan bil elektrik. Masa dan bil elektrik dapat dijimatkan. Ayat apa? Perkataan dijimatkan. Jadi ayat apa? Ayat aktif. Pasif. Pasif. Okay. Ayat pasal pula. Ayat pasif. Okay. 4. Dapat dikawal. Ayat pasif. Lambatlah. Ni dihantar ayat apa? Dihantar. Tadi dah buat, tak ingat ke? Sorry, ada call. Yang mana? Yang lain senyap je. Dihantar ni. Mesej amaran dihantar. Ayat apa? Dihantar tu pasif. Pasif. Okey. Ni subis orang je pandai ni kan. Okey, ni pengguna terlupa ayat Terpengira bukan. Pasif. aktif. Aktif. Gantikan Okey. Di mana-mana. Ni lah bawah ni kita tak buat jadi salah lah. Yang lain semua betul. Ni ayat seru. Dia ada perkataan seru saja, ayat seru Okey, jadi tu jawapan kita betul. Jadi kita teruskan kepada dah settle. Modul pembelajaran kamu lihat modul pembelajaran masing-masing. Okey. Ini terdapat dalam modul pembelajaran kamu. Jadi kita akan buat sama-sama. Kita akan buat sama-sama, kita bincang sama-sama apa jawapan yang sesuai. Okey, nombor 1 siapa nak cuba nombor 1? Baca Saya. dan okey. Apakah maklumat yang sedang kamu baca, Jinwei? Ayat tanya. Ayat tanya. Tapi tadi subis Ya.
Okey, yang kedua siapa? Siapa orang lain? Orang Saya. lain? Siapa? Saya. Yalah, saya siapa? Saya Aziz. tak nampak. Okey, Aziz. Okey. Dua baca. Saya sedang membaca maklumat tentang teknologi rumah pintar ayat penyata. Ayat penyata. Okey, bagus. Yang ketiga, siapa nak cuba? Tiga, siapa nak cuba? Orang lain? Siapa ada dalam talian boleh cuba? Cepat. Maklumat itu oleh ayat pasif. Ayat? Pasif. Okey, ayat pasif. Ni dalam dialog lagi. Ayat apa tu? Dialog. Ni kan dalam dialog. Oh, Ayat? ayat bertanya. Apa petanya? Mana ada petanya? Ayat apa? Penyata. Penyata. Okey, ayat penyata. Okey, kalau dialog kita 2 tu je lah, 4 lah jenis ayat. Okey, ni ayat apa? Siapa cuba orang lain? Amar ada Amar. Amar ada tak Amar? Ini seruan. Baca ayat ni Amar. Amar ada? Oh, ayat perintah cikgu. Ya Amar baca Amar. Cepat Amar. Boleh tak baca? Mikael ada Mikael? Mikael ada? Tak ada. Hafiz tolong baca Hafiz nombor 4. Tolong ceritakan kebaikan teknologi itu kepada ayah. Ayat apa? Ayat perintah. Okey, ayat perintah. Sebab apa perintah? Tolong. Okey, ada perkataan tolong Kamu boleh isikan jawapan dalam modul kamu Okey, nombor 5. Adam Zikri ada nombor 5. Ya. Okey, nombor 5 baca. Pakar keselamatan ini ayah kenal. Ayah kenali. Ayat apa? Ayat seru. Okey, ayat seru. Bagus. Okey, kamu boleh tulis dalam modul Okey, nombor 6. Nombor 6, Azam. Cikgu. Ni ayat apa? Barangan elektrik di rumah dapat dikawal melalui telefon pintar. Ayat penyata. Ayat ni dua ni. Sebab ni ialah maklumat tentang rumah pintar kan? Jadi ayat aktif ke ayat pasif? Aktif. Ayat Aktif. Aktif ke pasif? Yap. Pasif. Pasif. Sebab apa? Dikawal. Dikawal. Ada perkataan dikawal Okey, ayat pasif. Okey, kemudian nombor 7. Siapa lagi? Zunur nombor 7. Zunur? Saya. Ada tak Zunur? Siapa tu? Saya tak boleh nampak. Siapa tu? Siapa? Syakir. Okey, Syakir. Baca. Ayat nombor 7 baca dulu. Alat keselamatan rumah seperti penggera kunci pintu serta paparan kamera bisa tertutup. CCTV dapat dikawal dari jauh. Ayat Aktif. ke ayat aktif? Pasif. Ada sebab ada perkataan apa tu? Dikawal. Okey, jadi dia ayat pasif Okey, kemudian nombor 8. Siapa nak cuba? Lee ada tak Lee nombor 8? Lee? Ayat aktif cikgu. Biar Lee baca. Baca nombor 8 Lee. Masa dan bil elektrik dapat dijimatkan. Okey, ayat apa?
ayat penyata. Dia ada dua, ayat aktif ataupun ayat pasif je. So ni ayat apa ni? Ayat Aktif. betul ke aktif? Pasif. Betul. Sebab ada perkataan dijimatkan. Jadi dia ayat Aktif. ayat pasif. Aktif. Kalau aktif, menendang, menjimatkan, itu barulah ayat aktif. Tahu. Okey. Jangan confuse, jangan lupa, jangan confuse. Okey, 9. Siapa cuba 9? Sistem pencahayaan dan penggunaan rumah dapat dikawal secara automatik. Ayat apa? Apa Subish? Ayat? Pasif. Okey, ayat pasif. Okey, last 10. Nasi Siapa? samaran dihantar terus ke telefon bimbit pengguna. Amah ada tak Amah? Tu Amah. Ada. Okey. Subish habiskanlah Subish. 10. Mesej samaran dihantar terus ke telefon bimbit pengguna. Ayat aktif. Ayat aktif ke? Kejap. Terus dihantar. Ayat pasif. Pasif. Okey, ayat pasif juga Okey. Jadi jawapan dia ialah ayat pasif. Okey, jadi kamu boleh isikan maklumat dalam modul kamu tu berdasarkan jawapan yang telah saya berikan. Okey, dengan itu berakhirlah sudah kelas kita pada pagi ini. Okey, ada soalan tak? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okey, jadi hari ini kita belajar berkaitan dengan apa? Satu tentang Ayat. dua kan, kita belajar dua. Satu ialah tentang jenis ayat. Jenis ayat. Okey, jenis ayat dan ragam ayat. Jenis ayat tadi kita terpisah, terbahagi kepada 4 kumpulan. Yang pertama apa? Ayat penyata. Ayat seru. Ayat penyata. Ayat seruan. Ayat seru. Ayat Lagi? perintah. Ayat penyata. Perintah dan ayat tanya. Okey, itu ialah jenis ayat. Ragam ayat ada 2, iaitu ayat Aktif. Ayat aktif dan ayat Pasif. pasif. Okey. Subir, saya tanya kamu. Okey. Secara lisan ni lah, hantaran perlu tugasan perlu dihantar pada hari ini. Ayat aktif ke pasif? Subish. Hantaran perlu dihantar pada hari ini. Aktif ke pasif? Aktif. Aktif ke pasif? Pasif. Pasif. Sebab apa? Aktif. Sebab dia hantar. Dihantar. Subish ingat. Subish dia confuse lagi tau. Okay, Subish, lagi satu saya bagi. Okey. Saya bagi contoh lagi satu. Okay, kamu perlu menghantar tugasan pada hari ini. Ayat aktif ke pasif? Pasif. Pasif? Menghantar. Menghantar. So, aktif ke pasif? Pasif. Pasif? Betul ke Lee? Lee betul ke Lee? Lee betul ke? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Saya terangkan lagi sekali. Ayat aktif ialah subjek di depan. Kalau kamu nak tengok ayat aktif tu, contoh, saya menendang bola. Tu ialah kata kerja, menendang. Jadi itu ialah aktif. Faham tak? Kalau bola ditendang oleh saya, jadi ditendang tu ialah pasif. Okey? Subjek di belakang. Ingat tu saja. Kalau ada perkataan dihantar, kata kerja dihantar, ditendang, disumbat, dia apa, itu ialah pasif. Okey. Boleh tak Lee? Lee dapat tak? Okey, dapat.
Okey, saya bagi contoh lagi satu. Okey. Saya sedang menaip di komputer lah, menaip tugasan. Okey, itu ayat aktif ke pasif? Lee? Aktif. Aktif. Okey, dia dah faham. Okey. Tukar kepada pasif, Lee. Saya sedang menaip tugasan. Tukar kepada pasif. Subesh kalau nak cuba tukar kepada ayat pasif. Atau siapa-siapa nak cuba? Saya sedang menaip tugasan. Tukar kepada ayat pasif. Pasif. Tukar kepada ayat pasif. Siapa nak cuba? Cepat sebelum kita habiskan. Ayat itu di tugasan itu. Tugasan itu di-type oleh saya. Ya, bagus. Itulah ayat aktif, ayat pasif. Ingat Faham Subesh dah faham? Lee faham tak Lee? Faham. Okey. Yang lain dapat Yang lain dapat? Okey, kalau dapat, kalau dapat tunjuk buat tanda angkat tangan tu. Kalau semua faham, klik dekat tanda. Okey, Syakir dapat. Okey, Hafiz. Okey, yang lain semua dapat Okey, bagus. Okey, kalau tak ada apa soalan, jadi kelas kita tamat pada hari ini. Okey, terima kasih kepada semua yang menyertai kelas saya pada hari ini. Okey, kita jumpa. Siapa yang belum ambil modul, boleh ambil modul dan pulangkan buku penulisan Yang sebelum ni yang sebelum ni kita buat dalam buku penulisan kan, sebab saya nak tanda. Nak hantar kepada guru besar. Okey, siapa yang belum hantar buku penulisan 2 boleh hantar. Siapa yang belum ambil modul boleh ambil modul. Okey. Lagi satu, DCS jangan lupa DCS. Siapa yang ada komputer tu boleh buat DCS. Masuk nombor IC dengan 4 nombor belakang. Okey, MyKit kamu dan 4 nombor belakang boleh siapkan. Okey, DCS. Okey, kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih semua. Bye. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.